Bertemu kembali dan minggu ini berlangsungnya persidangan khas Dewan Rakyat selama 6 hari dan tentunya kita lihat suhu di Parlimen kembali panas dengan beberapa perkembangan politik baru pada minggu ini. Antaranya tentunya termasuk keputusan Parti Muda untuk menarik diri daripada menyokong kerajaan perpaduan. Tapi juga yang mencuri tumpuan adalah soal peruntukan ahli Parlimen. Ini bukan kali pertama, tentunya sudah pun berulang kali dibangkitkan. Antaranya apabila Ahli Parlimen Julau Datuk Larry Seng Wei Shen semalam mencadangkan untuk mewujudkan undang-undang baharu mengenai pemberian peruntukan khas kepada semua Ahli Parlimen termasuk di Blok Pembangkang. Kita saksikan. Perkara yang seterusnya ingin saya berhubung cadangan untuk mewujudkan satu undang-undang baru mengenai pemberian peruntukan khas kepada semua Ahli Parlimen termasuk juga Ahli Parlimen di Blok Pembangkang. Saya mencadangkan ini di dalam Akta Perkhidmatan Parlimen. Hendaklah dimasukkan satu perkara khusus dengan kewajipan untuk menyediakan dan memberi peruntukan yang adil dan saksama kepada semua ahli parlimen tanpa mengikut parti. Jadikan ianya sebuah sumber undang-undang yang absah dan legitimasi dan bukan lagi hanya berharap kepada perjanjian CSA semata-mata, dan usaha kita letakkan perkara mengenai peruntukan khas ahli parlimen ini di bawah bidang kuasa Perdana Menteri seperti mana amalan sebelum ini. Jangan hanya kerana perbezaan ideologi. Baik, selain daripada melihat kepada perbahasan kajian separuh penggal KSP RMK12 secara menyeluruh sepanjang minggu ini dan apa yang boleh kita jangkakan minggu depan, kita juga ingin melihat kepada rundingan peruntukan ahli parlimen, khususnya melihat kepada peruntukan yang sama rata antara ahli parlimen kerajaan dan juga ahli parlimen pembangkang. Dan bersama saya untuk kongsikan pandangan lebih lanjut, Hishamuddin Bakar yang merupakan pengarah eksekutif Ilham Center. Terima kasih Tuan Hishamuddin sudi bersama kami untuk bincangkan mengenai dengan topik-topik yang cukup hangat di parlimen pada minggu ini. Tapi kalau kita melihat mengenai dengan soal peruntukan sama rata ini, kali terakhir yang kita lihat mengenai dengan isu ini adalah bulan April lepas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof kata pihaknya masih lagi belum terima pemenuhan rasmi Blok Pembangkang untuk bincang tentang isu peruntukan ini. Dan kita lihat perkara ini masih lagi dibangkitkan di Parlimen. Jadi, ke mana sebenarnya proses rundingan ini? Di mana kita berada sekarang? Baik, saya melihat dalam konteks ini apa yang menuntut kerajaan dan juga pembangkang ini perlu duduk semeja dalam menyelesaikan berhubung dengan tuntutan peruntukan yang sama rata di antara ahli parlimen, kerajaan dan juga pembangkang. Tapi yang kita tahu sebenarnya kerajaan perpaduan ini, saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri sebenarnya bagi pihak kerajaan bersikap terbuka untuk mempertimbangkan tuntutan untuk memberikan lagihan yang sama rata berkenaan. Namun ketika mana dituntut cadangan daripada pihak pembangkang yang mana sesi untuk menuntut itu diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, tidak mendapat apa yang dikatakan feedback yang baik daripada pembangkang. Jadi saya melihat itu adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan sekarang ini perihal yang berkaitan dengan tuntutan peruntukan kepada pembangkang ataupun ahli pembangkang itu masih lagi belum berkesudahan. Jadi ada sebahagiannya menuntut bahawa sekarang ini kerajaan membuka rundingan untuk CSA dan sebagainya. Jadi bagi saya ini menuntut sikap pembangkang dan juga kerajaan, mereka perlu tampil untuk menyelesaikan kemelut ini dengan segera. Perdana Menteri ada memberi contoh apabila nilai peruntukan yang sama pernah diberi bawah peruntukan khas Perdana Menteri ini ketika kerajaan masih lagi bawah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun katanya kena ada rundingan dahulu seperti yang Tuan Hishamuddin katakan, perlu duduk semeja untuk bincangkan mengenai dengan soal ini. Tetapi apabila kita melihat keadaan rundingan semasa, bagaimana ini mencerminkan kerjasama politik sedia ada berbanding dengan kerajaan lepas? Adakah ini semata-mata soal political will, iltizam politik? Saya melihat itu lebih kepada iltizam politik ataupun political will di antara kedua belah pihak. Sebab jika dikatakan ini adalah kerajaan yang tidak stabil ataupun yang
tekanan yang datang daripada pembangkang itu begitu kuat, saya rasa tidak sampai ke tahap itu jika nak dibuat perbandingan situasi ketika mana Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri yang lalu, iaitu sehinggalah terwujudnya CSA di antara pihak kerajaan. Kerana ketika itu adalah yang menjadi keadaan yang kritikal ketika itu ialah akan yang melibatkan rang undang-undang perbekalan yang mungkin terganggu sekiranya pihak kerajaan gagal untuk meluruskan di Parlimen. Tetapi dalam situasi sekarang bagi saya tidak timbul perkara berkenaan yang mana kerajaan menghadapi masalah untuk melepasi dalam contoh dalam isu rang undang-undang sekarang ini yang melibatkan RMK 12 dalam situasi 147 ahli parlimen di blok kerajaan itu sudah tentu kerajaan tidak menghadapi masalah, tetapi di sini lebih kepada kuasa budi bicara kerajaan dan juga Menteri Kewangan untuk mempertimbangkan peruntukan kepada ahli parlimen blok pembangkang. Tetapi dalam situasi sekarang ini, kenapa yang menjadi timbul isu ini menjadi berlarutan? Kerana bagi saya sikap pembangkang juga tidak memberikan kerjasama yang baik untuk berunding. Seperti mana yang dinyatakan tadi, Timbalan Perdana Menteri memerlukan apa yang dikatakan perincian dan juga cadangan untuk perbelanjaan berkenaan dengan peruntukan yang dituntut oleh pihak pembangkang itu. Jadi bagi saya sekiranya pihak pembangkang tidak tampil dengan cadangan, jadi susah untuk kita mencapai kata sepakat dalam melihat isu ini diputuskan oleh pihak kerajaan. Seperti yang ditekankan, ini memerlukan kerjasama kedua-dua pihak. Apa pula pentingnya supaya isu ini tidak dipolitikkan, sama ada ia memihak satu pihak ataupun pihak yang lagi satu, tetapi sebenarnya ini adalah isu yang membabitkan kepentingan rakyat dan akhirnya ia memanfaatkan rakyat. Apa pentingnya untuk isu ini mengetengahkan suara rakyat dan bukannya mana-mana pihak politik? Ya, seperti mana kita faham bahawa apabila isu ini terlalu dipolitikkan oleh pembangkang misalnya contoh dengan desakan-desakan sebegitu, sepatutnya ada ruang pintu rundingan. Sekiranya mereka menamakan ketua whip ataupun ketua pembangkang untuk berunding dengan pihak kerajaan, bagi saya itu lebih manis. Bagaimana pembangkang ini boleh mengemukakan tuntutan dan juga cadangan kepada pihak kerajaan. Jadi bagi saya isu ini perlu dikurangkan darjah politik yang dimainkan, tetapi lebih menuntut kepada sebenarnya hasrat sebenar perbelanjaan yang diperlukan oleh setiap ahli parlimen termasuk blok pembangkang yang diperlukan untuk mereka menguruskan tentang pusat khidmat mereka, perbelanjaan yang penting yang biasanya mereka berdepan dengan tuntutan dihadapi oleh rakyat di kawasan mereka masing-masing. Jadi perkara ini sebenarnya ada ruang yang boleh kita lihat dari segi keterbukaan kedua belah pihak. Jadi itu saya melihat perlu ditampilkan oleh blok pembangkang dan juga kerajaan. Okey, selain daripada soal peruntukan, kita juga ingin melihat secara keseluruhannya perbahasan kajian separuh penggal ataupun KSP rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 sepanjang minggu ini dan juga ada lagi penggulungannya kita jangkakan minggu depan. Tapi setakat ini bagaimana Tuan Hishammuddin melihat kualiti perbahasan setakat ini? Kita tahu dalam sidang parlimen ini yang selalu jadi viral dan mendapat tumpuan adalah apabila sidang perbahasan itu menjadi hangat. Tapi isu-isu rakyat, adakah ini menjadi tumpuan dalam perbahasan kali ini? Saya melihat masih lagi kalau perkara yang ditularkan ataupun yang dikongsikan ramai di media sosial ini lebih kepada apa yang dikatakan perdebatan hangat ataupun hiruk pikuk di parlimen itu sehingga speaker menuntut bahawa sebenarnya perlu perdebatan yang lebih matang untuk perbahasan mengangkat tema yang menguntungkan rakyat terbanyak. Tetapi secara umumnya saya melihat perkara itu masih lagi terkawal jika nak dibandingkan dengan sesi-sesi sebelum ini, yang mana saya masih kita boleh melihat bahawa perkara ini menuntut kepada keterbukaan dan juga kematangan ahli parlimen itu membahaskan soal tentang yang berkait dengan keperluan rakyat itu diangkat dengan lebih baik dalam sidang parlimen kali ini. Tetapi biasalah perkara itu ada sikit sebanyak bapa-bapa yang mungkin cuba mengheret perkara politik itu dan menjadi perkara yang di-highlightkan kepada ramai. Tetapi secara
secara umumnya saya melihat masih lagi dalam kerangka terkawal dan lebih baik sebenarnya ahli parlimen itu mereka tampil dengan hujah, dengan fakta seperti mana yang kita nyatakan tadi, seperti mana cadangan yang dikemukakan oleh Julau itu adalah satu cadangan yang baik untuk dipertimbangkan oleh kerajaan sekiranya perdebatan itu ada kualiti. Kita lihat antara isu-isu lain yang juga menjadi tumpuan pada perbahasan kali ini antaranya masalah kekurangan beras, pembangunan infrastruktur terutamanya di Sabah Sarawak, isu perumahan, tentunya isu rasuah juga menjadi topik hangat baru-baru ini dan juga pelaksanaan subsidi bersasar. Adakah Tuan Ismail melihat ini antara topik-topik yang wajar dibincangkan dan mendapat tumpuan di Parlimen ataupun sepatutnya tumpuan dialihkan ke isu-isu lain? Ya, sudah pasti bagi saya ahli parlimen perlu mengangkat kerana mereka adalah wakil rakyat yang mewakili lokaliti yang mereka menang. Jadi dalam konteks ini sebagai contoh dalam isu yang berlaku kekurangan beras, adakah berlaku di kawasan mereka, rakyat di kawasan parlimen masing-masing adakah menghadapi kekurangan beras tempatan. Jadi sebagai contoh kemudian minyak paket yang diperlukan itu perlu diangkat secara baik dalam sidang parlimen untuk mendapat perhatian dan juga catatan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam konteks ini, perkara-perkara yang berlaku terutamanya yang melibatkan isu terkait dengan ekonomi rakyat dan sebagainya perlu diangkat secara matang oleh ahli parlimen masing-masing, tidak semestinya pembangkang tetapi juga adalah semua ahli parlimen sebanyak 222 orang ini perlu mengangkat masalah rakyat mereka masing-masing dan catatan itu adalah selari dengan perkara yang dibahaskan dalam RMK 12 sekarang. Jadi dalam konteks ini saya melihat sekiranya semua berperanan dengan baik, matang berbahas dan kita akan melihat kualiti ini sejajar dengan tuntutan apa yang dikatakan kerajaan Madani sekarang ini. Ya, baik. Terima kasih. Itu tadi Sombudin Bakar Pengarah Eksekutif Ilham Center sudi kongsikan pandangan mengenai dengan topik-topik yang menjadi tumpuan pada perbahasan kali ini di Parlimen sempena dengan sidang khas perbahasan kajian separuh penggal KSP RMK 12 dan tentunya akan ada lagi penggulungannya di Parlimen minggu depan dan terus saja ikuti perkembangannya di Astro Awani. Itu saja jam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.